Teluk Intan. Terima kasih Dato' Yang Ketua. Mengenai rang undang-undang ini adalah tidak dipertikaikan betapa pentingnya tumbuk demokrasi kita, iaitu badan kehakiman. Justru itu ia tidak perlu ditekankan lagi bahawa hakim-hakim kita mestilah dari golongan yang terpelajar. Sebab itu kita memanggil mereka sebagai yang arif di mahkamah. Mengenai Pesuruhjaya Kehakiman, iaitu Judicial Commissioners, saya tidak setuju bahawa kita masih memegang kepada lantikan JC, sebab ini seolah-olah memberi gambaran bahawa hakim-hakim kita dari kategori Judicial Commissioners ni sama seperti pegawai-pegawai lain, seperti pegawai kerajaan yang lain. Hakim-hakim kita ni termasuk Judicial Commissioners mesti diberi satu tempat yang lebih istimewa. Mereka tidak boleh dikatakan sebagai pegawai yang lain yang boleh dinaikkan pangkat terlandas kepada kerja mereka. Sebab apabila seorang hakim dinaikkan pangkat kepada hakim penuh dari jawatan Judicial Commissioner, ini bermaksud mereka tu sama seperti pegawai kerajaan lain. Tetapi dalam bisnes penghakiman ini, hakim-hakim tidak boleh membuat kerja mereka termasuk mendengar kes-kes dan juga memberi alasan untuk kes-kes seperti untuk mereka ingat masa depan mereka sebagai hakim, naik pangkat ke apa. Hakim-hakim harus memberi alasan penghakiman dan penghakiman berjurus kepada fakta-fakta dan undang-undang sahaja. Seseorang pegawai di kerajaan ataupun di swasta, beliau bekerja keras, selalu mengharapkan kerjanya akan dapat hasil dan pengitirafan oleh pegawai atasan atau dia punya bos dengan izin. Tetapi golongan hakim itu lain. Selagi kita pegang kepada konsep dan juga pengamalan Judicial Commissioner, ia tidak sesuai sebab seseorang Judicial Commissioner mungkin tidak boleh atau dapat memberi keputusan mengenai sesuatu kes jika ia mungkin akan terlibat kerajaan. Minta penjelasan YB daripada Teluk Intan. Terima kasih Ahli Yang Berhormat Teluk Intan. Tadi lebih kurang 10 minit dulu, bila Ahli Yang Berhormat daripada Bangsa Maju ucap, dia katakan, saya tidak rujuk kepada siapa-siapa yang berkenaan atau mana-mana kes. Secara satu peguam cakap sama hakim, you are a liar. YB Mano ialah jadi peguam lama. Saya suka minta penjelasan daripada YB. Bolehkah seorang peguam panggil satu hakim, you are a liar, jikalau mengikut nota-nota keterangan dia ada bukti dan dia dah tahu hakim sudah cakap bohong daripada dia punya nota-nota keterangan. Saya mau tanya Yang Berhormat, boleh kata boleh? Apa pandangan kamu? Dato' Yang Di-Pertua, apa seseorang peguam memanggil hakim terpulang kepada konteks. Kita tidak boleh mengeluarkan out of context. Tetapi dalam mahkamah, konsep contempt of court, minta maaflah, di parlimen, konsep contempt of court dan konsep sub judice itu amat tidak difahami oleh ramai di antara kita.
kita sebut saja kes yang dijalankan di mahkamah, terus kita di label sub judice. Tapi konsep sub judice itu bukan sebegitu. Kita boleh kritik apa-apa kes yang dijalankan di mahkamah dalam konteks yang wajar dan waras, tapi bukan kritik untuk membawa nama baik hakim kepada untuk nama baik hakim itu terjejas ataupun sistem kehakiman itu terjejas. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, sekali lagi saya cadang kepada pihak-pihak yang berkenaan, kita kena tukar sistem pelantikan Judicial Commissioner itu dengan satu sistem yang lain untuk pemantauan ataupun penyediaan hakim-hakim, adakah mereka buat kerja mereka ataupun tulis alasan-alasan penghakiman mereka dalam jangka masa yang perlu. Kita boleh mengadakan satu sistem yang lain. Tetapi untuk mengadakan satu sistem JC, Judicial Commissioner, untuk dinaikkan pangkat kepada hakim penuh, itu meletakkan hakim-hakim itu sama dengan pegawai-pegawai yang lain. Dan saya ingin menekankan di sini, Judicial Commissioners bukan pegawai kerajaan. Ramai di antara kita pun tidak faham bahawa badan penghakiman, iaitu hakim-hakim itu memang bebas dan persepsi itu bebas, dan mereka sebenarnya mesti menjadi bebas. Apabila seorang hakim itu dilantik menjadi hakim mahkamah tinggi, beliau bebas dari semua lain-lain pengaruhan. Ketua Hakim Negara bukan sebenarnya bos kepada hakim-hakim mahkamah tinggi. Hakim-hakim mahkamah tinggi adalah bos mereka sendiri. Di dalam perkarungan mahkamah, hakim mahkamah tinggi boleh menentukan apa saja tentang kes yang mereka sidang pada pagi itu, pada hari itu. Peranan Ketua Hakim Negara adalah untuk pentadbiran sahaja. Ketua Hakim Negara bukan boleh jadi bos kepada hakim mahkamah tinggi atau hakim mahkamah rayuan atau hakim mahkamah persekutuan. Ini kita mesti faham dan jelas di antara kita dahulu, ahli-ahli parlimen. Ketua Hakim Negara adalah bos hakim-hakim yang lain untuk pentadbiran saja, bukan untuk kes-kes yang hakim dengar dan memutuskan. Dengan izin, a High Court judge is upon himself his own boss within the four corners of the court. Hakim Mahkamah Tinggi tidak perlu ambil arahan daripada Ketua Hakim Negara untuk apa-apa berkenaan dengan kes yang mereka dengar pada bila-bila masa. Sebab itu writ saman yang kita keluarkan adalah di atas nama Hakim Besar Malaya, bukan atas Ketua Hakim Negara. Maksud saya, seseorang hakim itu saman itu dikeluarkan sebenarnya atas Duli Yang Maha Mulia. Kalau kita tengok writ Mahkamah Tinggi itu, ia adalah atas Duli Yang Maha Mulia, di mana Duli Yang Maha Mulia suruh memberi perintah kepada Hakim Besar Malaya untuk dengar kes ini. Kes ini dibawa kepada perhatian Duli Yang Maha Mulia, dan Duli Yang Maha Mulia yang memerintahkan Hakim Besar Malaya untuk mendengar dan memutuskan kes yang dibawa di Mahkamah Tinggi. Itu konsep dia, dan konsep ini pergi kepada konsep semasa di England dahulu, di mana tiap-tiap rakyat boleh membawa kes mereka kepada SIs ataupun hakim ataupun raja England yang pergi di satu tempat ke satu tempat dalam sirkuit raja untuk mendengar kes-kes daripada rakyat jelata. Jadi kita kena faham, hakim Mahkamah Tinggi, hakim-hakim lain itu bebas dan mesti bebas daripada Ketua Hakim Negara juga. Ketua Hakim Negara bukan bos mereka dengan izin, hanya untuk isu-isu pentadbiran. Saya juga ingin menyentuh mengenai hakim-hakim. Ya, ada yang hakim-hakim yang bagus, tetapi pada keseluruhannya kita tengok mereka dalam ketekanan untuk cepat menghabiskan kes-kes di mahkamah sekarang. Jadi ada ramai orang khawatir, adakah kes-kes ini dipercepatkan, di mana
kes itu adakah didengar dengan betul-betul, adakah keadilan dicapai. Apabila kita sentiasa nak mempercepatkan kes-kes, mungkin tidak dapat mencapai keadilan. Teluk Intan, saya minta penjelasan sikit Teluk Intan. Sebab kadang-kadang apabila hakim nak mempercepatkan kes ni, kita dapati ini sebab rang undang-undang yang kita nak pindah ni ialah untuk saraan hakim. Jadi dia nak cepat ini, dia minta lawyer tolong siapkan hujah penghakiman dia. Jadi ini di antara kes-kes yang kita telah dapati berlaku dalam negara kita. Jadi akhirnya hakim itu hanya membaca teks hujah penghakiman yang telah disiapkan oleh lawyer berkenaan. Lawyer berkenaan juga yang kita dapati insiden videonya, dia sebut bahawa dalam gambar tu nampak seolah-olah macam saya, tapi dia bukan saya. Jadi gambar yang diambil dalam video itu juga dipertikaikan sehinggalah diwujudkan sebuah suruhanjaya diraja. Jadi apa pandangan Teluk Intan kerana bil saraan hakim ni nampaknya macam hakim-hakim itu telah hilang wibawa kerana persepsi-persepsi seperti inilah yang merosakkan institusi kehakiman itu, yang merosakkan institusi kehakiman itu kerana kegagalan sistem kehakiman itu mempertahankan kebebasan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya. Apa pandangan Teluk Intan? Datuk Yang di-Pertua dan yang berhormat, dalam amalan di mahkamah memang hakim-hakim bergantung kepada hujah-hujah yang difailkan oleh peguam-peguam. Tetapi hakim-hakim cuma boleh membaca hujah-hujah, tetapi mereka harus buat satu keputusan yang adil setelah membaca hujah-hujah dan juga daripada pengetahuan undang-undang mereka sendiri, iaitu hakim-hakim sendiri. Mengenai video yang dikatakan dalam kes WK Lingam, amat jelas apa yang berlaku dan Suruhanjaya Diraja pun telah mendapati ada unsur-unsur yang boleh diambil tindakan. Tetapi masih sekarang, sehingga sekarang sebarang tindakan tidak diambil. Tetapi dalam kes magistrate baru-baru ini, di mana video telah ditayang di mahkamah terbuka, peguam berpendapat bahawa orang yang ada dalam video 99% lebih adalah seseorang yang tertentu. Tetapi saya rasa pakar-pakar boleh dicabar. Jika seorang pakar memberi keterangan di mahkamah, kita pun boleh membawa satu pakar dan cabar keterangan pakar itu. Jadi apa kata saya kalau saya bawa satu pakar ke mahkamah dan mengatakan 99% itu bukan orang ini? Bolehkah kita terima? Jadi apa yang berlaku boleh jelas, Muhammad. Kalau terima kasih Datuk Pengerusi, Tuan Yang Di-Pertua. Kalau itu kehendak yang berhormat, contohnya untuk mempertikaikan kesahihan pendapat daripada experts, saya rasa elok Yang Berhormat Permatang Pau menyaman Datuk Trio ni supaya isu ini dibawa ke mahkamah dan pihak Permatang Pau atau pihak Yang Berhormat sendiri boleh mengeluarkan expert di dalam mahkamah untuk mempertikaikan hujah-hujah expert yang dibawa oleh peguam Datuk Trio ini. Mungkin itu cara yang terbaik. Jadi saya minta kalau boleh pandangan, kenapa Datuk Yang Berhormat Permatang Pau tidak menyaman Datuk Trio ni? Datuk Yang Di-Pertua. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Kalau Teluk Intan boleh buat penjelasan. Case statement selepas seorang itu mengaku di mahkamah sebenarnya tidak membuktikan apa-apa, betul tak? Kerana itu satu statement saja. Sama ada ia sah, dia betul, benar, kita tidak tahu. Kerana ia tidak dengan izin, not cross-examining by yang pihak yang dikatakan dikaitkan dengan laporan itu. Dan juga kita tahu dalam laporan expert ni, banyak kali kita nampak ada percanggahan pendapat yang macam di laporan daripada
pakar kita kata minta oleh syarikat telefon, dia kata radioaktiviti telefon ni tak akan mengganggu kesihatan. Tetapi kalau dibuat oleh NGO, dia kata kalau ia digunakan berlarutan sepanjang masa, ia akan mendatangkan kerosakan kepada kesihatan. Begitu juga radioaktiviti di Bukit Merah, dulu pun saya dapat 2 laporan bercanggah. Jadi melainkan laporan sedemikian kita katakan examine dengan teliti dan dibuktikan benar, baru ia mempunyai apa-apa kita kata kesahihan ataupun is of value. A case statement is a mere statement, betul tak? Ya, terima kasih Yang Berhormat Kota Belud dan Yang Berhormat Berwas. Yang Berhormat Kota Belud, di dalam kes magistrate yang kami semua saksikan yang baru-baru ini, forum untuk orang yang dikatakan terlibat dalam video untuk membela diri tidak ada. Jadi Yang Berhormat Kota Belud mengatakan, sudikah orang yang terlibat itu, iaitu Yang Berhormat Permatang Pau, membawa satu saman terhadap Datuk Trio. Jadi ini ada 2 perkara. Itu yang masa depan. Tapi apa yang berlaku di Mahkamah Magistrate untuk pandangan saya adalah salah. Sebab apabila seseorang itu mengaku salah, mereka semua akan, pendakwaan cuma akan menyediakan satu fakta kes. Fakta kes, baca fakta kes. Kalau ada percanggahan ataupun pertikaian, baru magistrate boleh pergi lebih dari itu dan menyiasat. Di sini tidak ada pertikaian, percanggahan. Tugas peguam bela pada pagi itu adalah untuk membuat rayuan terhadap hukuman, itu saja. Soalan saya Yang Berhormat, soalan saya senang saja. Oleh kerana kesahihan video ini dipertikai oleh pihak Yang Berhormat sendiri dan juga pihak Yang Permatang Pau, dan dikatakan bahawa hakim itu, saya tidak persoalkan apa yang berlaku pada hari Jumaat yang lepas, di mana seorang peguam yang mengeluarkan hujah beliau, bukannya hakim. Tapi soalnya sekarang ialah, kalau mau dipertikaikan kesahihan video ini, kenapa tidak saman? Itu isunya. Kenapa tidak saman, dan supaya isu ini dibawa ke mahkamah dan pihak Yang Berhormat Permatang Pau boleh mengeluarkan hujah, membawa expert untuk membuat penghujahan mereka. Ini yang rakyat mau tahu. Kenapa tidak disaman? Sedangkan isunya begitu besar sekali. Terima kasih Yang Berhormat Kota Belud. Maksud saya tadi, di Mahkamah Magistrate beliau tidak ada peluang. Tetapi untuk menjawab soalan Kota Belud mengenai menyaman Datuk Trio itu, dengan penuh hormat kepada hakim-hakim yang kita ada yang bagus, ada yang adil. Tetapi kalau Permatang Pau tanya saya, bolehkah saman kepada Datuk Trio, saya akan nasihat dia jangan. Sebab dalam kes-kes politik di negara kita, saya dapati hakim-hakim tidak adil. Ini bukan soal kes politik Yang Berhormat. Ini bukan soal kes politik. Bukan soal politik. Sudah. Saya minta maaf, itu salah Yang Berhormat. Bukan soal politik. Mana ada soal politik? Ini soal ada 3 orang yang mengatakan bahawa ketua pembangkang melakukan adingan-adingan yang tidak bersesuaian untuk ini bukan soal politik. Ini sebabnya masalahnya Yang Berhormat apabila semuanya dipolitiki. Yang bermain politik ialah Yang Berhormat. Bukan Yang Berhormat, kalau minta penjelasan, you have to take my answer so lah. Yalah, itu saya katakan tadi, saya minta penjelasan, bukan politik. Ini masalahnya. Jadi Yang Berhormat. saya rasa mungkin Yang Berhormat begini. Saya rasa lebih baik saya dah benar orang bercakap macam di kampung dah, Yang Berhormat. Ya, minta penjelasan Yang Berhormat. Saya minta kita tingkatkan sikit kita punya tahap lah. Iyalah. Seorang bercakap, seorang duduk. Yang Berhormat, terima kasih Teluk Intan. Saya cuma ingin memberi satu ruang kepada Yang Berhormat Permatang Pau untuk membawa kes ini ke muka pengadilan. Jangan bimbang tentang soal konspirasi. Saya rasa rakyat lebih mengetahui. Katalah dalam kes yang melibatkan Yang Berhormat Permatang Pau ini dibawa ke mahkamah dan didapati terlalu, ingat Yang Berhormat, kadang-kadang Yang Berhormat ingat ini, mungkin satu kebaikan untuk Yang Berhormat juga kalaulah betul berlaku satu konspirasi politik dalam kehakiman ini.
Saya rasa Yang Berhormatlah yang paling senang untuk meyakinkan rakyat. Tetapi ini peluang untuk Yang Berhormat Perkhidmatan PAU memberi penjelasan, mempertahankan hujahnya. Tapi kalau tidak saman, seolah-olah macam ada sesuatu yang tidak kena. Ada sesuatu yang tidak kena Yang Berhormat. Macam seolah-olah benda tu benar. Yang Berhormat Perkhidmatan PAU takut untuk menyaman mereka ini. Ini sebuah credibility dia. Soal dia mau menjadi Perdana Menteri esok nanti. Nanti kita tidak mau dia jadi orang Perdana Menteri, tetapi cerita ini hanging di atas kepala beliau. Ya, berluas. Yang Hormat Teluk Intan, saya ingat berpindahlah daripada soalan tu, tak habis jawapan tu. Memang seorang pun semua menang, Yang Hormat. Terima kasih Teluk Intan. Saya dapat penjelasan daripada Teluk Intan. Memandangkan Peguam Bela berkenaan Datuk Syafiee, saya pun ada pengalaman mengambil kes, menjalankan kes dengan beliau. Beliau memang dia seorang Peguam UMNO yang telah membuat semua kes-kes election petition dibuat oleh beliau. Jadi memandangkan itu satu case statement saja, satu kenyataan daripada seorang peguam yang bertindak bagi UMNO. Memang kemungkinan besar statement dia tidak bebas dan tidak, kita kata, adalah berat sebelah dan berbau politik. Setuju tak? Kita tidak boleh mengambil bulat-bulat statement sedemikian daripada seorang peguam UMNO. Yang Berhormat berluas. Yang Hormat, saya ingat kalau peguam UMNO tu boleh berbohong, peguam parti lain pun boleh bohong juga, Yang Hormat. Jadi saya ingat tak payah jawablah soalan tu. Datuk Yang Dipertua, Tadi saya ingat bahasan Yang Berhormat yang peringkat awal tu elok betul lah. itu Kota Belud yang kacau. Tak apalah siapa yang kacau, Yang Hormat. Itu Kota Belud macam kampung. Sila, Yang Hormat. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, supaya ini Peguam UMNO ni, untuk makluman semua di sini, Ketua Hakim Negara kita pun seorang Peguam UMNO juga dahulu. So tell me what is new lah. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, saya juga ingin menyentuh mengenai ya, ada ramai hakim-hakim di negara kita yang bagus. Mereka betul-betul dengar keterangan fakta dan ujian undang-undang. Tetapi ada seorang hakim di Mahkamah Rayuan sekarang, saya tidak dapat sebut nama, tetapi di semasa beliau di Mahkamah Tinggi, kadang-kadang tidak mahu dengar keterangan saksi-saksi. Nah, ini telah kita terima banyak aduan, termasuk saya rasa aduan ke Majlis Peguam. Dan apa yang amat sedih sekarang adalah hakim yang selalu seringkali tidak mahu dengar saksi-saksi, walaupun saksi-saksi berada di mahkamah, walaupun saksi-saksi telah menfailkan kenyataan saksi dan diarahkan untuk berada di mahkamah pada tarikh bicara, pagi bicara. Hakim ini tidak akan dengar saksi-saksi dan terus mengarahkan peguam membuat ujian dan terus membuat keputusan. Dan hakim ini sekarang telah dinaikkan pangkat ke Mahkamah Rayuan di Putrajaya. Jadi saya harap pihak-pihak yang berkenaan mengambil kira tentang bagaimana hakim-hakim sebegini boleh dinaikkan pangkat dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan, sedangkan mereka ada rekod yang tidak baik, di mana ramai orang dari kalangan rakyat yang telah menjadi litigan di mahkamah-mahkamah telah membuat aduan. Bagaimana hakim ini boleh dinaikkan pangkat kepada hakim Mahkamah Rayuan? Seterusnya saya juga cadang dalam mengambil kira rang undang-undang ini bahawa satu tetapan dibuat di mana hakim-hakim setelah bersara tidak boleh memegang jawatan di mana-mana badan korporat atau syarikat korporat. Sebab saya rasa ada konflik of interest di sana. Bayangkan seseorang hakim yang mendengar kes melibatkan mungkin sebuah bank yang terkenal, dan dalam 2-3 bulan mungkin hakim itu akan bersara. Bolehkah hakim itu membuat satu keputusan yang adil? Sebab saya ada satu contoh hakim yang telah bersara ini, Tan Sri Haidar, selepas bersara telah mengambil jawatan
pengarah di CIMB Bank. Jadi ini tidak betul. Saya rasa beliau masih pengarah di CIMB dan selepas bersara saja telah membuat apakah status kes-kes yang beliau dengar sebelum itu melibatkan bank. Jadi ideally, dengan izin ideally, seseorang hakim itu tidak boleh memegang apa-apa jawatan di badan korporat atau swasta selepas penjaraan. Mungkin mereka boleh menjadi konsultan kepada firma-firma guaman, tapi itu pun ideally tidak sesuai bagi pendapat saya. Lagi satu sistem yang kita amalkan harus dipindah adalah sistem di mana magistrate adalah di bawah Jabatan Peguam Negara. Sekarang pada substansnya Peguam Negara menjadi bos kepada magistrate. Tapi itu bukan satu sistem yang bagus, sebab tidak seseorang magistrate yang mendengar kes melibatkan DPP atau DPP Peguam Persekutuan Kanan mungkin tidak boleh kontrol DPP tersebut, sebab mungkin satu hari nanti DPP itu akan jadi dia punya bos. Jadi lebih baik magistrate itu dibawa semua kepada di bawah hakim ataupun jabatan hakim Mahkamah Tinggi, di mana ia lebih bebas dari kontrol atau pegangan Peguam Negara. Saya ada tengok sendiri di mana magistrate itu lebih junior daripada DPP, dan mungkin itu DPP atau Peguam Kanan akan menjadi ketua jabatan satu hari nanti, ataupun di magistrate ini mungkin akan ditukar kerja ke Jabatan Peguam Negara. Jadi di sini ada konflik. Yes, boleh pulang. Teluk Intan, saya mohon penjelasan kerana dikala ini Teluk Intan di dalam mencadangkan ya sistem-sistem yang boleh dilakukan sebagai agenda law reform oleh kerajaan. Tahu tak apa dia ni Teluk Intan, bahawa terdapat satu mekanisme ataupun pendekatan yang dipanggil dengan izin Regulatory Impact Assessment, iaitu satu pendekatan sebelum mana-mana apa dia ni government regulation, sebelum mana-mana undang-undang tu diperkenalkan, ada yang dipanggil sebagai RIA, Regulatory Impact Assessment. Jadi isu yang dibangkitkan itu isu kebebasan, isu apa dia ni keefisienan mahkamah. Benarnya perkara itu telah diguna pakai di Eropah, di UK dan di kebanyakan negeri-negeri di OECD. Jadi saya rasa persoalannya di sini, sejauh mana kita tahu bahawa apa yang dikatakan security of tenure tadi itu dengan pindaan ini betul-betul akan berlaku, kerana tidak ada pun di Dewan Yang Mulia ini apa dipanggil sebagai regulatory impact assessment seperti yang dibuat di tempat-tempat yang lain. Dan saya dimaklumkan bahawa di ruang yang lain, apabila ADB, Asian Development Bank, mencadangkan kepada kerajaan Malaysia regulatory impact assessment itu, tetapi hanya ditolak. Jadi saya rasa sehingga hari ini kita tidak tahu sejauh mana pindaan-pindaan undang-undang Dewan Yang Mulia ini memberi impak langsung terhadap agenda-agenda pembangunan dalam negara. Mohon penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Balik Pulau. Saya rasa di negara kita ni regulatory impact assessment itu tidak dilakukan. Sistem ini lebih ada di negara-negara Eropah, dan khususnya di negara Skandinavian pun ada, saya rasa. Kita punya sistem kita kena buat banyak pertukaran dalam sistem atau cara kita meluluskan undang-undang menjadi undang-undang. Contohnya saya ambil Akta Pencegahan Rasuah Commission, MACC. Itu satu akta yang baru, tetapi baru-baru ini di Mahkamah Tinggi Seremban, Mahkamah Tinggi Seremban telah mengatakan Seksyen 62 akta tersebut itu melanggari perlembagaan persekutuan. Tetapi hal itu kita telah bangkit dalam Dewan ini sebelum rang undang-undang itu diluluskan. Tetapi malangnya sistem yang kita amalkan di Parlimen ini, apa-apa yang dibawa oleh pembangkang tidak diberi perhatian yang sewajarnya. Padahal kita harus berduduk sama untuk meneliti dan mengambil kira apakah impak sesuatu rang undang-undang itu kepada undang-undang selepas diluluskan. Tetapi di sini apa yang kita dapati adalah hanya steamroll semua undang-undang, dan kadang-kadang kita tidak diberi masa untuk membahaskan sesuatu undang-undang itu. Itu satu keadaan yang sedih, sebab dalam negara kita tidak ada sistem komiti di mana
macam negara lain seperti India, mereka ada sistem komiti di mana sesuatu komiti jawatan kuasa itu akan mengkaji sebuah rang undang-undang. Saya harap sistem itu boleh dipakai di negara kita. Seterusnya, Datuk Yang di-Pertua, sekarang tugas hakim-hakim dan magistrat nampaknya dalam terjejas juga, di mana pihak polis telah mengambil alih tugas hakim-hakim, di mana baru-baru ini untuk perhimpunan bersih ini, pihak polis telah mengatakan itu adalah satu perhimpunan haram. Saya tidak tahu bagaimana polis boleh mengatakan itu perhimpunan bersih itu haram, sebab tidak ada permohonan dibuat kepada polis. Apabila polis boleh mengatakan sesuatu perhimpunan itu haram atau dibenarkan atau tidak, pihak polis mesti menerima satu permohonan, permit di bawah akta polis. Jadi di sini tak ada permohonan. Apa yang polis membaca dan membuat keputusan kita tidak jelas. Apa-apa itu ya haram atau tidak haram, betul atau tidak betul adalah kuasa mahkamah sahaja. Kuasa mahkamah saja. Kalau polis perlu, mereka boleh memfailkan satu permohonan di Mahkamah Tinggi untuk mendapati perintah bahawa adakah itu satu perhimpunan haram atau tidak. Tapi polis dengan sendiri tidak boleh mengatakan sesuatu himpunan itu haram atau tidak. Ini yang agak pelik di negara kita ni. Boleh menjelaskan bagaimana kampung bersih. Jangan nanti speaker pun marah. Bersih ni penting. Kadang-kadang you punya sadangan atau soalan tak intellectual, itu masalah saya sekarang. Itu sebab saya minta penjelasan yang You ask berhormat. me an intellectual question, you get an intellectual answer. I'll give you an intellectual one ya. Sebab yang berhormat pun pusing-pusing sih. I'm an economist, you're a lawyer, you pun pusing. Yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mau tanya sedikit tentang bersih ni ya. Tak apalah, itu soal tentang ini. Saya mau tanya satu. Yang berhormat, apa pandangan yang berhormat jika katalah demonstrasi jalanan ini dilakukan setiap hari, setiap hari oleh sesiapa pun? Sebabnya kita tidak boleh menentukan. Mungkin untuk bersih ada 8 demand tu yang dekat di hati dia. Tetapi kalau ada kumpulan-kumpulan yang lain, siapalah, maknyah ke, pondan ke, lesbian ke, persatuan silat ke, persatuan teksi ke, gay ke, mau membuat satu demonstrasi jalanan about something that is very close to them, dengan izin Tuan Yang di-Pertua, di jalanan bukan di tempat lain, setiap hari. Saya minta pandangan yang berhormat. Do you allow or do you accept this as part and parcel of everyday living in Kuala Lumpur, ataupun rakyat rasanya menerima atau tidak? Terima kasih. Terima kasih Yang berhormat Kota Belud. Kota Belud, kita mesti faham, orang biasa, rakyat biasa, ingat mereka tak ada kerja lain ke nak buat perhimpunan? Mesti ada dia punya root cause. Di sini Answer the question lah Yang berhormat. Lesbian ke apa-apa, mesti mereka ada root cause, sebab-sebab yang dasar kepada mereka untuk membuat perhimpunan. Dan jika mereka membuat perhimpunan pun, apa salahnya? Maknanya di jalanan, just for the record ni, maknanya Yang berhormat mewakili parti Yang berhormat bersetuju kalau setiap hari ada demonstrasi jalanan yang berada di Kuala Lumpur, di Bukit Bintang, di mana-mana saja. Because you see, bersih Yang berhormat, kalau kita luluskan, maka kita tidak boleh mengatakan yang lain-lain tidak boleh buat demonstrasi jalanan, however small the cause is. We are not here to decide what cause can go to the street, yang boleh diperjuangkan di atas jalanan. Muhammad minta jalan. Terima kasih Muhammad. Bila saya pergi ke White House, Washington White House, kita lihat ada beberapa NGO mereka yang memang letak camp mereka dekat sana, mereka kerana beberapa isu macam anti-nuklear dan sebagainya. 365 hari 1 tahun dia buat protes di hadapan White House. Ini dibenarkan. Bersama juga kita lihat beberapa NGO juga, mereka juga bertapak di luar Parlimen London. Ini juga dibenarkan. Jadi apa salahnya? Street jalanan. Sama Demonstrasi lah. Bukit Bintang, every day, 365 Itu kawasan DAP, tak ada masalah. So Damin boleh ya Yang berhormat. Ya, terima kasih. Saya teruskan. Benarkan kalau ia dibuat di Kota Belud lah. Okey, baiklah Yang Berhormat. Berapa panjang lagi cerita Yang Berhormat tu? Ini last point. Saya harus jawab Kota Belud ni, sebab Kota Belud saya rasa kurang faham tentang freedom of speech dan association. Saya kembali balik.
Tadi yang berhormat Kota Belud katakan ada orang yang membuat kacau ke apa-apa dalam perhimpunan di Saya tak ada business cakap district yang berhormat. ke- Saya tak ada cakap itu. atau Itulah business tak district intelligent tak dengar tadi. Maksud Kota Belud, kalau tiap-tiap hari ada orang berhimpun macam di Bukit Bintang, dia akan membuat kekacauan kepada orang yang tidak, buat bisnes. minta maaf yang berhormat. Jadi apa Don't masalah put kalau words tak ada into my kacau? mouth. I'm just asking dengan izin yang dipertua. My question is very simple. Dan saya tidak ada masalah. Ini soalan saya very simple. Apakah pendirian yang berhormat mewakili DAP atau Parti Pembangkang membenarkan setiap permohonan untuk membuat demonstrasi jalanan di Bukit Bintang setiap hari, setiap jam, pukul 10, pukul 2, pukul 3, pukul 4? Apa saja dengan cara apa sekalipun, hujah mereka ataupun kos mereka? That's my question. Yes or no saja yang berhormat kalau boleh. Tak, ini soalan ni tak ada jawapan yes or no. Mana ada orang setiap hari nak kumpul macam itu? Apa? Tak masuk. Kalau ada orang Yang berhormat, minta, ini who jangan are you to decide that you cannot, jangan you cannot, speculate. you can or you No, cannot? you don't speculate lah. It No, won't this happen is- every Why day. you say it's okay, Tuan Yang Dipertua? Kalau yang berhormat mengatakan Saya- ya, Itulah. ini antara lain Yang Hormat, ini Yang antara Hormat, Yang yang Hormat, lain kalau- kekeliruan kita. Sudahlah Yang Hormat. Ini Sudah, Yang Hormat. kekeliruan kita yang berhormat. Tak, saya Rakyat nak habiskan keliru. Kalau saya itu boleh, yang mana pula yang tak boleh ni? Saya nak Ini yang habiskan. kita mahu. Yang Kota Belud bersih ni kita minta yang bagus untuk barisan Who juga. are you to tell this Fair to lesbian everybody. group that say their rights are being trampled upon? Yang Hormat, Kota Belud sudahlah Yang Hormat. Sudah. Tuan Yang Dipertua, Yang Hormat saya faham Yang Hormat. Cuma saya nak Kalau soalan bersih tu dekat luar lah Yang Hormat. Ini saya kehakiman. cuma minta mahu pendirian Sila- parti yang Betul, berhormat Datuk Yang dan Betul, jawapan yang berhormat. maksud saya tidak mahu polis ambil alih Saya kerja tak hakim. kata begitu. Yes or no Itu saja yang kerja berhormat. hakim. Do you allow street demonstration every day in KL? I will tell Itu you, saja. for the purpose of justice, democracy and good governance, we should allow. Every day. Yes, if For it the means record, better every for the day. better I future of will the bigger inform the people. people that you have said so. Thank you. It's for the bigger people. If you want, you join us lah. Don't worry. Seterusnya, Datuk Yang Betul, poin yang last saya bangkitkan adalah saya tidak mahu pihak polis mengambil alih tempat atau tugas hakim-hakim negara kita. Kita bagi hakim-hakim negara kita satu posisi yang istimewa. Kita kena ikut apa yang mereka memutuskan. Subject tu ia mesti adil dan tertakluk kepada undang-undang. Justru itu saya mohon itu saja. Sekian, terima kasih.